Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Akhirnya sekali lagi kita dipertontonkan oleh pemimpin-pemimpin walaun-walauntit yang begitu bodoh, begitu bangang. Sehingga akhirnya apabila mereka membuat kenyataan, ya mereka pula kena balun, kena sekolahkan oleh warganet, oleh rakyat Malaysia di luar sana. Jadi apakah perkara itu sahabat semua? Ini satu perkara yang saya ingin kongsikan. Dan yang kedua adalah angan-angan tinggi Hadi Awang, Presiden Lebay PAS untuk tawan Sabah pada pilihan raya negeri Sabah yang akan datang. Adakah angan-angan ini akan tercapai ataupun sebaliknya rakyat Sabah akan menolak secara kau-kau ya parti PAS ini yang digelar oleh Muhyiddin sebagai parti ajaran sesat. Jadi ya untuk perkara yang pertama sahabat semua, izinkan saya untuk berkongsi dengan anda. Apakah yang menyebabkan pemimpin PAS ya tidak dikatakan ini bodoh kerana tidak faham dengan algoritma media sosial. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Yang pertamanya, pemimpin dan penyokong PAS dilihat tidak memahami konsep algoritma yang menentukan apa yang akan muncul di cuapan ataupun di suapan media sosial mereka. Realiti itu wujud susulan tularnya kenyataan seorang penyokong pembangkang yang mendakwa For Your Page ya FYP di media sosial atas akaun penuh video Mahathir Mohamad. Adakah ini bermakna rakyat sudah benci PMX? Tulisnya memberi kesimpulan mudah ya berkaitan dengan video yang kononnya selalu muncul di laman media sosial dia. Dakwaan pembenci kerajaan Madani berkenaan mungkin tidak tahu algoritma mengambil kandungan yang pernah pengguna lawati atau cari di internet kemudian mencipta lebih banyak suapan dalam kategori yang sama. Situasi tersebut juga berlaku pada ahli Dewan Negara Senator Husin Ismail sebelum ini yang menyuarakan kebimbangan tentang wujudnya unsur seks yang melampau dalam iklan di media sosial. Susulan itu Menteri Komunikasi iaitu Mawi Fahmi dalam hujah balasnya menasihati pemimpin PAS Terengganu berkenaan untuk mengosongkan terlebih dahulu history sebelum menyerahkan telefon bimbit kepada anak atau cucu. Katanya sama aja pengikut dan pemimpin ini antara kata-kata ya warga maya ya menempelak pemimpin-pemimpin dan walaun-walauntit ini yang memang bangang bodoh. Sama aja pengikut dan pemimpin dua-dua tidak faham algoritma TikTok ataupun media sosial kata seorang pemerhati politik. Jadi untuk rekod, algoritma akan mengenal pasti dan menggandakan suapan mengenai carian pengguna media sosial yang digemari sehingga ia mendominasi suapan di platformnya. Interaksi dan aktiviti digital pengguna di media sosial seperti like, share, hashtag dan komen akan mempengaruhi algoritma seterusnya menggandakan suapan mengenai carian yang sama. Jadi itu antara apa yang berlaku lah. Untuk senang ya supaya mungkin walaun-walaun yang sedang menonton video ini untuk kita senang memahami apakah algoritma itu sangat senang ya. Sekiranya anda buka media sosial anda, tidak kiralah YouTube kah, Facebook kah, TikTok kah, Twitter kah, laman X kah, ya, apa yang berlaku begini, apa yang anda lihat, video yang anda lihat di dalam media sosial itu, maka algoritma akan membuat andaian bahwa kamu meminati video terbabit. Jika kamu suka menonton video-video seperti Mahathir, maka maknanya video yang akan keluar semuanya berkaitan dengan Mahathir. Ya, jika kamu menonton video-video yang semuanya berkaitan dengan fitnah daripada walaun-walauntit, maka ya apa yang kamu akan nampak, lihat, tonton dalam media sosial kamu adalah ya berkaitan dengan fitnah-fitnah, hasutan dan juga penyebaran berita palsu. Jadi dalam kata yang paling senang difahami adalah ya seperti mana saya pinjam hashtag ya daripada DJ sebelum ini yang mengatakan I will follow you, I will follow you. Jadi ini benar. Apa yang kita lihat ya seperti mana juga pemimpin PAS Terengganu mengatakan ya kenapa dia video di teleponnya muncul iklan-iklan seks dan sebagainya kerana dia melihat. Dan apabila melihat itu, algoritma mengandaikan dia suka melihat perkara-perkara seperti itu. Lalu dia cadangkan, rekomen video-video seperti itu, iklan-iklan seperti itu. Jadi, I will follow you. Dia akan ikut apa yang kamu tonton di dalam media sosial kamu. Tidak kira apa jenis platform. Anda paham walaun-walauntit?
Anda paham lebay-lebay, ular mak, pemimpin PAS bersatu. Kalau tak paham lagi, bagus ketuk kepala tu di dinding lah ya. Jadi itu perkara pertama sahabat semua. Dan untuk perkara yang kedua adalah berkaitan dengan angan-angan Mak Jenin. Ya, Presiden Lebay PAS ini ya, apabila beliau datang ke Sabah pada hari Sabtu yang lalu, ya beliau mengatakan Sabah ini boleh ditawan karena kononnya ahli-ahli mereka di Sabah ini semakin ramai. Jadi apa pula kata penganalisis ya berkaitan dengan kenyataan Hadi Awang ini? Anda boleh lihat di sebelah kiri saya ini, ya sebelah kiri saya, sukar capai angan-angan Hadi PAS menang kursi pertama di Sabah. Itu antara kenyataan daripada penganalisis. Jangankan tawan sahabat semua, satu kursi pun mungkin tidak akan berlaku. Kerana apa? Rakyat Sabah ini memang tidak suka ya dengan parti PAS ini. Seperti mana video kemarin yang saya buat, saya juga memberikan penegasan kepada mana-mana ahli politik ataupun parti politik yang ada di Sabah. Tidak kira yang kerajaan hari ini, GRS, tidak kira Barisan Nasional, tidak kira Pakatan Harapan, tidak kira KDM, tidak kira apa lagi yang saya boleh cakap, Warisan, tidak kira mana-mana parti ini, sekiranya mereka bergabung dan bersama dengan PAS pada pilihan raya negeri Sabah yang akan datang ini, dengar ini baik-baik. Rakyat Sabah akan menolak parti yang akan bekerja sama dengan PAS. Tidak kira siapa, kita sudah nyatakan pendirian itu. Kenapa sahabat semua? Kita tidak mahu Sabah ini, Borneo, Sarawak khususnya juga, yang begitu hidup rukun, aman, damai, harmoni. Ya, dalam keluarga saya sendiri, ya ada pelbagai bangsa agama. Ya, dalam keluarga saya ada yang beragama Islam, ya kerana berkahwin dengan Islam, ada yang beragama Buddhis kerana berkahwin dengan Buddhis, ada yang Kristian dan sebagainya. Tapi kami dalam setiap perayaan itu kami merayakannya bersama. Kunjung mengunjungi bersama. Ya, apabila raya kami pergi beraya, apabila tahun baru Cina kami pergi tahun baru Cina. So inilah sahabat semua yang kita mahu. Rukun, aman, damai, harmoni. Perkara yang menjadi kekhawatiran kita adalah apabila PAS ini, seperti mana yang kita tahu dengan politik ekstrim mereka yang menggunakan bangsa, agama dalam permainan politik mereka, dan akhirnya menanam sikap membenci kepada kaum lain. Ini perkara yang kita tidak boleh terima. Satu perkara yang harus ditolak supaya hidup rukun, keharmonian, hormat menghormati, sikap toleransi yang ada kepada rakyat Sabah ini tidak diganggu gugat oleh ajaran daripada parti PAS ini. Yang kita tahu seperti mana yang Muhyiddin katakan bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Kita tidak mau parti ajaran sesat ini terus berleluasa ataupun menang satu kursi pun di Sabah dan Borneo Sarawak ini. Jadi apa kata penganalisis politik sahabat-sahabat semua? Ya, penganalisis politik berpendapat belum mencukupi untuk PAS merealisasikan cita-cita menang kursi pertama di Sabah hanya bersandarkan dakwaan Presiden Hadi berhubung kehadiran ramai anak muda pada konvensyen di negeri itu pada hari Sabtu yang lalu. Ini saya ingin jawab sahabat semua. Dia lihat ramai sebab mereka berkumpul di seluruh Sabah. Yang ada dari Pitas, Tambunan, Keningau, dari Ladatu, Tawau, Semporna. Mereka berkumpul bersama. Jumlahnya mungkin hampir 1.000. Tapi apabila mereka balik, jumlahnya menjadi sedikit sahabat-sahabat semua. Itulah realitinya. Romzi Ationg berpendapat tidak salah Hadi memasang angan-angan. Namun perlu terlebih dahulu memastikan ideologinya memenuhi cita rasa pengundi di Sabah yang bakal mengundi pada pilihan raya negeri tahun depan. Jadi sejak ditubuhkan ideologi PAS cenderung kepada perjuangan Melayu dan Islam yang membantunya menguasai banyak kursi pada PRU15 dan PRN Ogos tahun lalu. Jadi menurutnya PAS mempunyai tugas besar membuat demikian, apatah lagi rekod kurang memerangsangkan pada pilihan raya dan hanya mendapat adu lantikan melalui Ali Akbar Gulasan yang dilantik Kerajaan Sabah selepas PRN 2020. Jadi saya masih tertanya-tanya, adakah adun lantikan daripada PAS ini masih ada dalam kerajaan? Kalau ada dalam kerajaan, kita harapkan kerajaan ambil tindakan. Sebab PAS bukan lagi bersama dalam kerajaan hari ini. Mereka adalah pembangkang. Jadi seharusnya individu ataupun adun lantikan ini, kalau masih lagi sebagai adun lantikan, ya, kerajaan Sabah, dengar ini baik-baik. Buang ataupun lepaskan, suruh mereka lepaskan jawatan itu. Jangan menjadi seperti musuh ya dalam selimut.
ya, berada dalam kerajaan, tetapi ya mereka sering menyerang, sering ya membuat hasutan. Ya, kita boleh nampak ini perkara yang kita nampak lihat sahabat semua. Ya, sehingga pemimpin mereka didakwa dalam akta hasutan, ya akta menfitnah, menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Jadi perkara ini yang kita tidak mau berlaku, sahabat-sahabat semua. Jadi itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu angan-angan Hadi ini untuk menang kerusi maupun mau menawan Sabah. Lupakan angan-angan itu ya. Jadi bagus lagi jangan bertanding ya, supaya tidak memalukan diri dan juga keluarga. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Apa pula pandangan Anda? Adakah Anda seirama dengan saya atau tidak? Walaun tip. Kalau walaun tip ni komen saja semua maki hamun, komen saja semua fitnah, komen saja semai kebencian. Itulah komen-komen mereka. Tapi apapun, kita ucapkan terima kasih jugalah kepada walan-walantik ya, seringkali datang di menonton ya bersama video-video yang ada dalam Alright Napa channel ini. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.